Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibi sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Qala asy-syaikh al-musannif wa huwa al-imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad ar-Ru'aini al-mashhur bil Hattab al-Maliki rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhi wa talamizatihi wa qurra'i qurrati ainihi wa kadzalika li kulli man qara'a syarh al-mahalli wa kulli man qara'a al-waraqat ila yaumiddin Allahumma amin. Qala asy-syaikh al-Hattab al-Maliki wal ilmu fil istilah ma'rifatul ma'lum ay idraku ma min sya'nihi ay yu'lam mawjudan kana aw ma'duman ala ma huwa bihi fil waqi' ka idrakil insani ay tasawwurihi bi annahu hayawanun natiqun wa ka idraki anna al-alam wa huwa ma siwa Allah ta'ala hadithun. وهذا الحد للقاضي أبي بكر الباقلاني وتابعه المصنف. طيب. Setelah kita dalam pertemuan sebelum ini telah meneliti tentang al-fiqhu lebih khusus daripada ilmu, kerana fiqh merupakan salah satu cabang ilmu. Cabang ilmu pula luas, bukan sekadar fiqh saja. Maka apabila sudah didatangkan ta'rif kepada ilmu, fiqh itu lebih kecil skopnya banding dengan ilmu, maka sekarang Imamul Haramain membawa pula apakah dia ta'rif ilmu. Dan kita telah pun membicarakan pada pertemuan sebelum ini, ilmu yang mula-mula itu adalah bermaksud idrak. Sama ada idrak bil yaqin ataupun idrak bil zan ataupun idrak bil syak, al-muhim mujarrad al-idrak. Kerana fiqh itu sendiri dia bukan ilmu yang yakin. Sebab kalau fiqh yang kita takrif wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Bila tariquha al-ijtihad, maka ini menunjukkan fiqh itu sendiri tidak yakin. Ia adalah zan, kerana ijtihad itu adalah zan. Kalaulah hukum hakam yang disebut dalam kitab fiqh itu bersifat qat'i, ia tidak amalkan segi fiqh sebenarnya. Seperti sembahyang yang diwajibkan ke atas kita semua adalah 5 waktu, dan berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah wajib ala kulli mukallaf. Itu bukan hukum fiqh tu. Sebab fuqaha tahu perkara tersebut bukan dengan sebab ijtihad, tapi mereka tahu kerana jelasnya dalil. Jadi sembahyang 5 waktu sehari semalam itu adalah akidah. Pengetahuan bahawa sembahyang itu wajib ke atas kita semua, itu adalah akidah, bukan fiqh. Pengetahuan bahawa orang yang mampu berpuasa wajib berpuasa pada bulan Ramadan, itu adalah akidah, bukan fiqh. Sebab fiqh hanyalah apabila hukum itu diketahui secara ijtihad, bukan dengan sebab jelasnya dalil. Jadi semua dalil ataupun semua hukum hakam yang sabit dengan sebab ijma', walau disebut dalam kitab fiqh sekalipun, hakikatnya dia adalah akidah. Sebab tu siapa yang mengatakan sembahyang 5 waktu sehari semalam itu tidak wajib, gugur syahadah dia. Melainkan kalau dia jahil lah, ataupun dia kena paksa, tu lain cerita lah. Tapi kalau dia tahu perkara itu boleh menggugurkan syahadah dia, disebut juga jatuh syahadah dia, terkeluar dia daripada agama Islam. Sebab apa? Sebab dia menolak satu hukum fiqh? Bukan. Kerana dia telah menolak satu perkara yang merupakan perkara akidah. Tapi kalau orang kata apa namanya, contoh sapu telinga ni kena pakai air yang baru. Bila kita berwuduk, bila kita sapu telinga, kita ambil air baru.
Satu orang kata tak, saya tak terima benda tu. Cukup dengan air bekas basuh kepala. Bila basahkan tangan, sapu kepala, tangan basah lagi, sapu terus telinga. Kita kata tak, bukan macam tu. Kena pakai air baru. Lepas sapu kepala, ambil air baru untuk sapu telinga pula. Kata saya tak pegang tu. Adakah dia terkeluar dari agama Islam? Tidak. Kerana masalah menggunakan air baru untuk basuhan telinga itu merupakan masalah khilaf, masalah yang diketahui berdasarkan ijtihad. Ijtihad mazhab Syafi'i berpendapat guna air baru. Ijtihad mazhab lain hanya menggunakan sisa air yang ada di tapak tangan. Maka bila mukhalafah terhadap hukum fiqh, dia tidak membawa kepada terkeluar dari agama Islam, sebab fiqh tu sendiri adalah zon. Berarti Imam Syafi'i biasa sebut ra'yi sawabu yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata', ay fi zanni yahtamilu sawab inda Allah azza wa jal. Jadi fiqh itu adalah perkara yang bersifat zon. Jadi bila disebut wal fiqhu akhassu minal ilmi, tahulah kita fiqh yang merupakan lebih khusus, lebih kecil skopnya berbanding dengan ilmu. Yang kita kata hubungan di antara fiqh dengan ilmu adalah umum wa khusus mutlak, yang telah kita bincang pada minggu lepas. Tahulah kita ilmu yang dimaksudkan dalam matan ini adalah mujarrad al-idrak, semata-mata pengetahuan. Ilmu sejarah, contoh ilmu sejarah, kita pun tahu sejarah tentang Hang Tuah. Mana sanadnya? Siapa yang riwayatkan? Disebut dalam hikayat apa? Hikayat Hang Tuah, hikayat Melaka contoh. Baik, siapa yang karang kitab tu? Mana sanad kita bersambung sampai ke pengarang? Pengarang pun tak tahu siapa. Jadi macam mana? Masyhur bitawatur. Betul ke bitawatur? Kesebabkan awal-awalnya tidak tawatur, tapi akhirnya dia tawatur. Tak jadi tawatur juga. Sebab syarat tawatur daripada zaman Hang Tuah turun ke bawah semuanya secara jelas, dengan sampai kita boleh sebut saya dapat bersiapa. Jadi tak pasti. Okey, ilmu sejarah, adakah dia bukan ilmu? Dia ilmu, tapi dia tidak yakin. Bahkan mungkin syak atau mata-mata waham dia, tak dapat dibuktikan. Ilmu sejarah lagi dahsyat kan. Kadang-kadang tak ada sanad pun, tapi penemuan satu batu di satu hutan, ini menunjukkan bahawa gini keluarlah teori sejarah. Contoh, saya kampung saya belah ayah di sungai di sungai Per tu, di sungai Pial tu, dekat dengan Lembah Bujang, dekat dengan Candi Lembah Bujang. Lepas tu dekat pula dengan kawasan tu, masuk sekali lah kawasan apa Sungai Batu tu kan. Dekat lah juga dengan satu kawasan dia dipanggil apa nama tempat kampung tu, Allahu Akbar. Tapi yang penting maknanya di situ ditemui di situ banyaklah jumpa candi. Tapi ditemui satu tempat, dia bukan candi, tapi gaya dia tu macam masjid, tapi atap semua dah tak ada lah, sebab jumpa bawah tanah. Dia hanya binaan dia begitu. Binaan pun jadi dinding je lah. Orang kata ni bukan candi, ini adalah masjid. Bukti dia ada lekuk mihrab menghadap Kaabah, dan dia ada pintu kanan kiri belakang. Masjid lama begitu, dia ada pintu kanan, pintu kiri belakang. Lepas tu dia ada pula kotak 4 segi di luar masjid. Orang kata ini mesti tempat orang ambil wuduk. Baik, akhirnya ini membuktikan bahawa Islam telah sampai. Bila tengok kajian pula, batu di situ lebih awal berbanding dengan batu di candi sebelah dia. Maka ini menunjukkan Islam lebih awal sampai berbanding dengan Hindu sampai ke Kedah. Itu teori sejarah. Dia ilmu tak? Ilmu, tapi dia yakin tak? Zon entah, syak ya mungkin tak. Dia semata-mata gitu je. Jumpa batu ni, ini batu nisan bentuk apa, pasai. Ini menunjukkan Islam telah sampai lebih awal. Di kampung Inggeris pula jumpa satu apa namanya nisan pada tahun sekitar zaman tabi'in tu, tabi'in. Dia punya catatan sejarah menunjukkan bahawa tempat ni Islam telah sampai ke kampung Inggeris tu, di belah-belah Lustar sana tu lebih awal.
berbanding dengan semenjak Islam dah sampai zaman tabi'in lagi keterangan Melayu. Jadi benda tu ilmu, tetapi dia bukan yakin. Jadi ilmu yang disebut pada awal akhassu minal ilmi adalah al-idrak, dan pengetahuan tu lebih umum. Sama ada yakin atau tak yakin tu lain cerita. Dia asal tahu, asal kita dapat satu ilmu, satu pengetahuan, itu dinamakan al-idrak. Kemudian Imam Al-Hamid sebut pula wal ilmu selepasnya ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Jadi kita dah sebut ilmu yang kedua yang disebut dalam ucapan beliau wal ilmu ma'rifatul ma'lum. Ilmu di sini makna lain pula. Ilmu di sini maknanya yakin pula. Jadi di sana ada unsur istikhdam. Datangkan satu kalimah, diulang kalimah yang sama, tapi kalimah yang pertama makna lain, kalimah yang kedua makna lain pula. Disebut ilmu yang pertama wal ilmu akhassu minal ilmi. Al ilmu di sini maknanya al idrak. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Kalimah ilmu yang kedua ni pula bukan lagi bermaksud idrak, tetapi sudah memberi makna al yaqin. Dipanggil al istikhdam. Idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghidaba. Apabila turun hujan di satu tempat, di satu kawasan satu kaum, ra'ainahu, kami pun menjaganya. Nya tu balik ke siapa? Balik ke hujan. Tapi bukan kami jaga hujan, maksudnya kami menjaga tumbuhan yang keluar selepas itu. Sekalipun orang kampung tu pakat marah mereka. Jadi cerita pertama, kalau bila turun hujan di satu kampung, hujan al-matar, ra'ainahu, kami menjaganya. Kalau ikut fahamnya, kami menjagalah hujan tu. Kalimah hujan yang pertama, kalimah as-sama' yang pertama bermaksud hujan, tetapi kalimah dhamir yang ditujukan kepada sama' yang kedua pula bukan lagi bermaksud hujan, tetapi bermaksud tumbuh-tumbuhan yang terhasil selepas itu, selepas hujan. Jadi dia dinamakan sebagai al-istikhdam. Wal ilmu fil istilah, ilmu dari sudut istilahnya. Apa takrif ilmu dari sudut istilah punya? Ma'rifatul ma'lum. Ma'rifatul ma'lum, pengetahuan terhadap benda yang diketahui. Pengetahuan kita terhadap satu benda yang diketahui. Ala ma huwa bi, berdasarkan realiti perkara tersebut. Itu dia kalau ikut asal matanya lah. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Ma'rifatul ma'lum, pengetahuan terhadap benda yang diketahui itu. Katakan contohnya, kita tahu bahawa di Mesir ini pernah didiami oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi keberadaan Nabi Musa itu maklum, dinamakan sebagai al-maklum. Pengetahuan kita terhadap al-maklum itu kena tak dengan realiti? Kalau kena dengan realiti 100%, maka dinamakan sebagai al-ilmu. Kalau tak kena dengan realiti, dinamakan sebagai al-jahlu. Jadi pengetahuan kita kepada apa saja benda yang diketahui dalam masa yang sama, pengetahuan kita itu sepadan, kena dengan realiti. Ala ai berdasarkan realiti, ma berdasarkan realiti atau berdasarkan situasi, huwa ai hadzal ma'lum bihi ai bihadzal hal. Kalau kita nak pecahkan dhamir lah, ma'rifatul ma'lum ala ma ai ala al hal, huwa hadzal ma'lum bihi ai bihadzal hal. Itu matan saja. Lepas tu kita akan tengok huraian syarahnya. Ma'rifatul ma'lum ala ma ay ala al-hal, huwa ay hadzal ma'lum bihi ay bihadzal hal. Maksud dia pengetahuan terhadap satu benda yang kena dengan realiti. Pengetahuan kita yang kita ni sekarang ni di Hayu Samin, itu adalah ilmu. Tapi kalau satu orang baru sampai ke Mesir, dia ingat inilah Ruak Jawi, tempat ni, rumah ni, maka ketika itu ma'rifatul ma'lum,
Apa yang dia tahu? Dia tahu ini adalah ruak jawi. Jadi pengetahuan dia terhadap tempat ini namanya ruak jawi, tapi laisa huwa ala ma huwa bih. Laisa ala ma huwa bihi. Maka dia tidak namakan sebagai ilmu, dia namakan sebagai al-jahlu. Ataupun dengan istilah yang lain, dia namakan sebagai al-jahlul murakkab lagi. Dia tahu tapi dia tak tahu yang dia tak tahu sebenarnya. Sedap pula benda ni. Bolehlah minggu depan semua buat seorang satu. Bukan makan dalam kelas, saya je makan. Yang lebih saya bawa di rumah. Kalau macam ni sampai 12.30 pun apa ngap pelan-pelan kan. Wa ma ba'da al-hattabi ila al-hattab. Baik. Sampai ada hajat ke? Nampak macam ada hajat tu ke hajat kat Dok Jawi? Okey. Baik, kita balik kepada isu ni, tinggalkan Hattab apa? Isu Hattab tu. Kita kembali kepada al-Hattab al-haqiqi. Al-ilmu wal ilmu fil istilah ma'rifatul ma'lum ay idrak ma min sya'nihi ay yu'lam. Ini maksud ma'rifatul ma'lum. Jadi ma'rifah yang dimaksudkan di sini adalah idrak. Al-ma'lum pula ma min sya'nihi ay yu'lam. Kenapa ditafsirkan begitu? Kenapa ditafsirkan ma'rifatul ma'lum, iaitu ma'rifah yang dimaksudkan di sini adalah idrak. Kemudian ma'lum yang dimaksudkan di sini adalah ma ay ayyu syai'in min sya'nihi, daripada dia punya sifat dia, ayyu'lam, boleh untuk diketahui. Benda tu sendiri memang sesuai untuk diketahui oleh orang ramai. Sebab ada juga pengetahuan yang hanya tahu hanya individu-individu tertentu je. Pengetahuan terhadap apa yang berada di bawah lapisan bumi yang ketiga, yang keempat tu. Dia punya unsur dia, berapa kadar dia punya karbon dia. Yang tu kalau kita tak tahu pun tak dinamakan sebagai jahil secara istilahnya. Sebab benda tu sendiri bukanlah merupakan pengetahuan yang perlu diketahui oleh orang awam, oleh orang kebanyakan. Jadi itu yang dimaksudkan ma min sya'nihi. Ma di sini maksud dia syai'un min sya'nihi, ay min sya'ni hadza syai' ay yu'lam. Dia itu daripada dia punya sifat dia memang layak untuk diketahui, untuk difahami oleh manusia secara umumnya. Okey. Jadi kata Fadilatul Syekh Said bin Syatun, suatu huraikan matan ini, kata beliau, kenapa didatangkan huraian bahawa ma'rifatul maklum itu adalah idraku ma min sya'ni ayyu'lam. Sebab apa? Sebab kalau tidak akan berlaku daun. Apa dia daun? Daun ni pusing-pusing begitu, tak selesai masalah. Serupa macam kita buat urusan dekat kuliah. Pergi jumpa orang ni. Bila pergi jumpa orang tu, dia kata pergi jumpa orang yang ni pula. Bukan ni saya tak buat. Kita jumpalah orang yang kedua. Jumpa orang dua, kata pergi jumpa orang yang pertama. Kita pergi jumpa orang yang pertama, dia suruh jumpa orang yang kedua. Dah jumpa orang kedua, orang dua kata pergi jumpa orang pertama. Kita pun pergi ke orang pertama. Dia kata bukan, saya pergi kedua. Lagi kali pusing gitu. Tak sampai tak selesai masalah. Dia panggil daun. Semua benda yang bawa kepada pusing ni adalah mustahil. Mustahil selesai masalah. Kalau kita gini, itu siapa dah selesai ni? Semua pakat lepas. Satu lagi namanya at-tasalsul. Daur dan juga at-tasalsul ini adalah dua keadaan yang natijahnya adalah mustahil. Contoh, kalau daur tadi macam pusing tadi lah. Kalau orang kata, biasa kita dengar, ayam dulu ke
telur dulu. Dia kata ayam dululah. Habis tu ayam dah telur pada ayam. Pusing tak habis. Tak selesai. Kalau at-tasalsul pula, dia tak berhujung. Kalau orang kata okey, tapi ini benda ni salah lah kan. Kalau orang kata okey, kita semua diciptakan oleh Allah, Allah pula diciptakan oleh Tuhan yang lain. Ni benda tak betul ni. Kalau ada orang fikir begitu, kita diciptakan oleh Allah, Allah pula diciptakan oleh benda lain. Kita kata benda tu pula siapa yang cipta? Dia ada yang cipta dia pula. Okey, benda yang tu pula siapa yang cipta? Dia ada Tuhan dia pula. Maksudnya kalau begitu, okey, last kali tak ada. Tak ada penghujung. Tak ada satu, dia tidak dicipta, dia yang mencipta, tidak dicipta. Dia tak ada sampai ke situ. Semuanya A dibuat oleh B dibuat oleh C dibuat oleh D dibuat oleh E, sampai tahap mana tu hujung ni. Ada penghujung? Tak ada. Kalau begini keadaannya, ini adalah at-tasalsul. Tasalsul adalah batil. Kalau ada pula A dicipta oleh B dicipta oleh C dicipta oleh A, ini pusing pula. A dicipta oleh B dicipta oleh C oleh A B C A B C A. Tak selesai, dia pusing. Yang ni juga mustahil. Jadi kalau kita tengok dalam takrif kita di sini, berlaku daur secara zahirnya. Sebab ilmu adalah pengetahuan terhadap benda yang bercirikan ilmu. Maklum, benda yang bercirikan dengan ilmu. Kita tak tahu ilmu tu apa. Ilmu ni apa? Ilmu ni pengetahuan terhadap benda yang bersifat dengan ilmu. Saya ilmu pun tak faham, apatah lagi benda yang bersifat dengan ilmu. Teranglah satu dulu. Ilmu ni apa dia? Ilmu benda yang bercirikan ilmu. Kata payah macam ni. Pengetahuan terhadap benda yang bercirikan ilmu. Ilmu tu apa dia? Ilmu ni pengetahuan terhadap benda yang bercirikan ilmu. Saya nak faham ilmu, kena faham apakah benda pengetahuan terhadap benda yang bercirikan ilmu. Dalam tak faham, luar tak faham. Nampak tak? Dia jadi tak jelas. Kalau saya kata beginilah, apa di manusia? Manusia adalah satu zat yang dinama yang bercirikan kemanusiaan. Manusia adalah satu zat, okey, satu zat saya faham. Betul? Yang bercirikan kemanusiaan. Lah, saya manusia pun saya tak faham. Macam mana benda yang bercirikan kemanusiaan lagi saya tak faham. Terang satu dia tu. Bagi saya jelas. Orang tu pun kata, saya sebut dah senang, manusia adalah benda yang bercirikan kemanusiaan. Kita boleh kata kalau macam tu, sebab bila saya nak faham apa dia kemanusiaan? Tanyalah pada manusia. Apa dia manusia? Kemanusiaan. Tak selesai. Benda yang tak selesai. Sebab tu kalau kita tengok al-ilmu, apa yang pecah dari ilmu, maklum, benda yang bercirikan dengan ilmu, benda yang dia ilmu jatuh ke atas dia, yang kita terjemahkan dengan benda yang diketahui. Pengetahuan adalah benda yang diketahui. Tu kan macam mana tu? Kalau orang tak faham apakah ilmu, tak selesai lah. Sebab tu ta'rif tidak boleh berlaku daur. Dia mesti jelas. Sebab tu kalau kita tanya insan apa dia? Hayawan natiq. Kalimah hayawan, tidak nak faham kalimah hayawan, tak perlu faham apa insan. Nak faham kalimah natiq, tak perlu kepada kita kena faham dulu apa insan. Kita tak faham apa itu insan, terus rujuk hayawan, saya faham. Natiq, saya faham. Okey, selesai masalah. Tapi kalau al-insan, huwal insan, saya tak faham insan tu apa. Apa dia insan? Insan. Itu bukan ta'rif. Itu nak bagi orang makin tak faham. Sebab tu di dalam ta'rif tidak boleh berlaku pusing-pusing begitu. Dia panggil ad-daur. Dalam ta'rif Imam Al-Haramain seakan-akan ada daur. Sebab digunakan istilah maklum. Dalam masa yang sama, maklum itu merupakan pecahan daripada kalimah ilmu. Kita tak faham ilmu apa. Kita nak tahu ilmu ni maknanya apa. Tiba-tiba dibawa benda terjemahannya ataupun definisinya
berkait pula dengan benda yang berkait dengan ilmu. Dia tak selesai. Dia kena bagi ta'rif tak ada kaitan langsung dengan benda yang ingin diketahui tadi. Insan, contoh, apa definisi insan? Kita kena datangkan definisi yang tidak langsung berkait dengan kalimah insan. Insan, hayawan, natiq, selesai. Tapi kalau al-insan huwa insan, selesai. Sebab nak faham di luar kena tengok di dalam, nak faham di dalam kena balik ke luar. Jadi pusing. Saya tak faham apa itu insan. Apa dia insan? Okey, tengok takrif dia. Apa dia takrif insan? Al-insan huwa al-insan. Kita pun al-insan huwa al-insan. Insan yang dalam takrif ni apa dia? Tengoklah kat luar. Dia tak selesai. Dia pusing begitu. Sebab tu takrif tak boleh begitu. Jadi oleh kerana di dalam takrif ini ada seakan-akan berlaku daur, lalu asyarih, kalau tak silap saya dia daripada Imam Halis ni lalu disambung ataupun dikekalkan oleh Imam Al-Hattab. Dalam kitab Al-Mahalli, wal ilmu ma'rifatul ma'lum ay idraku ma min sya'nihi ay yu'lam. Okey. Jadi ini asal ucapan daripada Imam Al-Mahalli. Idraku ma min sya'nihi ay yu'lam. Bila kita terjemahkan ilmu adalah idrak. Okey, selesai. Sebab kalimah idrak tidak diambil dari kalimah ilmu. Ma tidak diambil dari kalimah ilmu. Min sya'nihi juga begitu. Ayyu'lam. Ada juga sikit tu. Jadi tahulah kita min sya'nihi an yudrak. Yu'lam di sini maksudnya yudrak. Sebab kalau begitu tak selesai jugalah. Ada juga unsur daur di situ. Idraku ma min sya'nihi ayyu'lam. Ya akhi, ana la afham ma'na al-ilm. Ab'id anni kulla mustaqqatil ilm. Alim, ma'lum, ma'lum alaih, ma'lum bihi. La. Hati kalimah ukhra. Jadi idraku ma min sya'nihi ayyu'lam maksudnya ayyudrak. Bila dah ditafsirkan begitu, jelaslah kepada kita apakah dia ilmu. Ilmu adalah pengetahuan terhadap sebarang perkara yang mana perkara itu sesuai untuk diketahui, sesuai untuk difahami, untuk diketahui. Maujudan kan au ma'duman, sama ada benda yang diketahui tersebut wujud atau tidak wujud. Wujud secara realiti di alam wakil kita atau tidak wujud. Sebarang pengetahuan tersebut dinamakan ilmu kalau kena dengan realiti, ala ma huwa bihi fil waqi'. Apabila pengetahuan kita terhadap benda tersebut kena dengan realiti benda tersebut. Tak kiralah benda itu wujud atau tidak wujud. Contoh apa? Contoh benda wujud banyaklah. Idrak anna hadha syai' jamil wa laziz. Hadha al-baskawit jamil. Saya rasa dah tadi. Mungkin sahabat tak pasti lagi, belum lagi yakin, tapi saya dah rasa. Dan saya takkan bagi kawan-kawan lah. Saya dah rasa memang sedap. Jadi pengetahuan saya bahawa benda ni sedap dan kena dengan realiti, memang sedap sungguh. Ini adalah dinamakan sebagai al-ilmu. Sebab saya mengetahui, pengetahuan saya terhadap benda ni, benda dan benda ni wujud ke benda tak wujud ke, sama kata ni semua tak wujud. Itu dahnya tu. Sebab dia sudah bercanggah dengan benda yang kita dapat lihat dengan panca indera. Sebenarnya ni bukan ni sebenarnya adalah gambar je. Bila saya makan tu apa dia? Makan gambar. Dan ni benda ni memang wujud. Jadi
pengetahuan saya terhadap kesedapan benda ini wujud. Ada juga benda yang tak wujud, tapi saya tahu benda tu dan kena dengan realiti. Contohnya apa? Pengetahuan kita bahawa Tuhan selain daripada Allah itu tidak wujud, mustahil wujud. Contohnya, pengetahuan kita bahawa Tuhan selain Allah adalah tidak wujud. Pengetahuan kita bahawa Tuhan selain daripada Allah adalah mustahil. Baik, ada tak Tuhan selain daripada Allah? Wujud ke Tuhan selain daripada Allah? Ada ke satu zat yang dia juga Tuhan dan dia bukan Allah? Tak wujud. Tapi saya tahu bahawa Tuhan selain daripada Allah mustahil. Kena tak dengan realiti? Kena. Sebab selain daripada Allah tak jadi Tuhan. Jadi Tuhan selain daripada Allah itu adalah mustahil. Pengetahuan saya bahawa Tuhan selain daripada Allah adalah mustahil, itu adalah al-ilmu, kerana kena dengan realiti. Cuma kebetulannya dalam contoh ini, ilah ghairullah la yujad, ma'dum, benda yang tidak wujud. Clear semua? Jelas Jadi ilmu ni sama ada benda yang kita ketahui itu wujud atau benda yang kita ketahui itu tidak wujud. Pengetahuan kita bahawa Nabi Allah Daud alaihi salam tidak pernah sama sekali membuat pakatan untuk membunuh tentera, itu kena dengan realiti dan ianya adalah tidak wujud. Nabi Daud berpakat dengan tenteranya untuk bunuh seorang tentera baginda sendiri. Pengetahuan kita bahawa benda ni tidak benar, itu kena dengan realiti. Okey, wujud tak pakatan tu? Tak wujud. Jadi ia adalah ma'dum. Al-ma'lum hina izin huwa al-ma'dum wa laysa bimawjud. Sebab orang Kristian, mereka mengatakan, itulah kalau kita baca dalam Bible teruk sangat dan sampai kata Allah jahat sungguh dia orang ni buat ke Nabi-Nabi. Dia orang memahami dalam Bible, dalam Old Testament. Saya baca sendiri dalam Bible yang ada di rumah saya. Dalam masalah lah. Sebut bagi Nabi Daud alaihi salam ni minat satu hari tu Nabi Daud di atas apa? Sut, di atas istana baginda. Nampak ada satu orang perempuan cantik sedang mandi. Minat terus. Jahat Jahat dia orang Kristian dan juga orang Yahudi, dia faham gitu. Akhirnya Nabi Daud pun la haula, sebut tak sampai tak tergambar. Akhirnya buat benda tak elok dengan perempuan itu. Jadi suami dia pula adalah tentera Nabi Daud sendiri, sedang berperang. Akhirnya takut kalau balik suami tengok isteri dah hamil. Jadi cara dia macam mana? Cara dia pakat panggil tentera ni balik daripada medan perang untuk bersama dengan isteri dia. Jadi dia akan bersama, jadi tertutuplah benda tak elok yang berlaku. Si tentera balik, tapi dia jadi tertekan sebab dia sedang berperang. Dia nak terus dalam perang. Dia balik-balik, dia tak nak duduk dengan isteri dia. Dia duduk kat luar sebab jiwa dia tak, dia kata macam mana aku sedang bergembira dengan isteri sedangkan para tentera sedang berperang. Taktik tak menjadi. Akhirnya dia pun pergi ke perang. Akhirnya minta izin dengan Nabi Daud, perang balik. Nabi Daud pun pakai, okey, pastikan ya imma dia dibunuh atau dia terbunuh. Kalau musuh tak bunuh dia, kamu kena bunuh dia. Tengok. Baik, kita tahu tak pengetahuan sebut? Kita tahu tak benda tu disebut? Kita tahu. Apa sikap kita? Kita tahu benda ni mustahil sebab dia bercanggah dengan akidah orang Islam yang mengatakan Nabi-Nabi ni maksum. Maksum ni maknanya tak buat dosa dan tak terfikir nak buat dosa. Yang ni dosa besar kita ni. Buat jahat dengan isteri orang, lepas tu buat pakatan nak tutup rahsia, sanggup tergamak bunuh tentera sendiri. Ini memang bukan sifat aulia apatah lagi anbiya. Baik, pengetahuan kita terhadap benda tadi, benda tu wujud ke sebenarnya? Pada realiti tak wujud. Tetapi pengetahuan kita benar atau tidak? Benar. Jadi ini namakan sebagai
al-ilmu. Cuma realitinya pengetahuan kita tu tak wujud. Kalau pengetahuan wujud banyaklah. Sekarang kita semua tahu kita di Hayus Samin. Ini adalah pengetahuan kita terhadap perkara ni, dan memang kita wujud sekarang ni di Hayus Samin. Jadi ia berkaitan dengan mawjud. Baik. Ma'rifatul ma'lum ay idraku ma min sya'nihi ay yu'lam. Mawjudan kan ay mawjudan kana hadzal ma'lum, hadza syai'ul ma'lum, au ma'duman ay ghairu mawjud. Ma'dum sini maksudnya ghair mawjud. Kita tahu contoh ayah kita sekarang ni tak ada dekat Mesir. Kena dengan realiti tak? Kena. Baik wujud ke benda tu? Ayah kita ada ke kat Mesir? Tak ada. Jadi dia ma'dum. Jadi kadang-kadang ma'dum ni mustahil, kadang-kadang tidak mustahil. Dia asal tak ada. Bila tak ada ni mungkin mustahil, mungkin tidak mustahil. Dinosaur ada ke sekarang ni? Tak ada. Mustahil. Dia memang tak ada. Dia pernah ada dulu. Jadi dia tidak mustahil, tetapi dia sudah tidak ada, tidak wujud sekarang ni. Jadi ma'dum tu sebenarnya ada dua jenis. Satu ma'dum yang mustahil wujud, ada ma'dum yang tidak mustahil wujud. Alama huwa bihi fil waqi'. Alama huwa bihi saya dah sebut tadi. Alama ay alal hal. Huwa ay hadha syai'ul ma'lum alladhi yudrak bihi ay yuwafiq al waqi'. Ay bihadha al hal ay yuwafiq al waqi'. Alama huwa bihi fil waqi'. Okey, contoh ka idrakil insan ay tasawwurihi bi annahu hayawan natiq. Ka idrakil insan, seperti seseorang mengetahui hakikat insan. Jadi insan di sini maf'ulun bih. Jadi idrakil insan, insan ni jadi dia adalah mudhaf itu disandarkan kepada mudhaf ilaih. Dalam masa yang sama mudhaf ilaih adalah maf'ul. Kalau kita nak datangkan fa'il dia, kita sebut ka idrakina al-insana bi annahu hayawan natiq. Pengetahuan kita terhadap manusia, terhadap manusia itu sendiri, yang dia ni bagi kita adalah hayawan natiq. Dalam bahasa Arab kadang-kadang bila disebut mudhaf ilaih, kadang-kadang mudhaf ilaih itu dia adalah fa'il kepada mudhaf. Kadang-kadang dia merupakan maf'ul kepada mudhaf. Contoh macam kita kata ka zihabina. Contoh zihabuna ila al-haysamin muhim. Zihabuna, pergi ke pemergian kita ke haysamin adalah penting. Contoh ayat zihabuna ila al-haysamin muhimun. Baik, pemergian kita, maksudnya apa? Kita pergi. Kalau kita nak pecahkan ai nahnu nazhab, maksudnya begitu, kita pergi. Baik, si perbuatan pergi itu adalah perbuatan mudhaf ilaih. Contoh kita kata ra'aitu darba zaidin aliyan. Ra'aitu darba zaidin aliyan. Saya telah melihat peristiwa Zaid memukul Ali. Ra'aitu darba zaidin aliyan. Saya telah melihat peristiwa bagaimana peristiwa pemukulan Zaid terhadap Ali. Jadi ketika itu mudhaf ni siapa? Darb. Itu adalah perbuatan. Zaid dalam contoh ini adalah fa'il. Kerana sebenarnya kalau kita lihat secara realiti, perbuatan ad-darb siapa yang buat? Zaid. Siapa yang kena pukul? Ali. Jadi ketika ini mudhaf ilaih adalah fa'il kepada mudhaf.
dari segi realiti lah, bukan kita kata dari segi nahwu lah, sebab kita tak kata darbu tu adalah fa'il, dia adalah fi'il, sebab dia isim, darb adalah isim. Cuma secara realiti, kalau kita nak tengok secara realiti, darbu tu itu adalah perbuatan, dia merupakan satu tindakan yang dibuat oleh orang, iaitu pemukulan. Baik, siapa yang pukul? Dan contoh kita di sini adalah Zaid. Siapa yang kena pukul? Ali. Jadi tahulah kita, si Zaid itu adalah fa'il. Manakala ad-darb, daraba yadribu darban, darbu itu adalah dimiliki oleh si Zaid, dia yang pukul. Tapi kalaulah contoh saya tukar ayat, saya kata ana qad ra'aitu darba Zaid, ana qad ra'aitu darba Ali, dan kadang saya masukkan, saya dah tengok macam mana Ali kena pukul, sebab yang pukul dia Zaid. Tapi ayat tu saya buat ra'aitu darba Aliyin, saya telah melihat pemukulan yang kena ke atas Ali. Kalau kita nak inilah, kita nak tafsirkan lah. Kalau ikut semata-mata terjemah, saya telah melihat pemukulan si Ali. Dia pukul ke dia yang kena pukul? Bila kita tengok realiti, dia yang kena pukul. Jadi ketika ini saya telah menjadikan mudhaf ilaih itu adalah maf'ul, maf'ul, dan mudhaf itu adalah fa'il, adalah fi'il. Siapa fa'il dia tak disebut. Contoh di sini, ka idrakil insan, bukan maksudnya seperti manusia itu mengetahui, tak, seperti, maksudnya seperti pengetahuan seseorang bahawa insan itu adalah hayawan natiq. Jadi al-insan di sini adalah mudhaf ilaih, dalam masa yang sama dia adalah maf'ul. Jelas nampak tak? Betul, penting kita tahu sikit-sikit tu lah, walaupun yalah, kalau tahu lagi dalam lagi power lah. Tapi kalau macam saya dah tua-tua ni, tak agak nak tahu banyak tu. Kita bila kita baca hadis, kita baca Al-Quran, kita akan nampak jelas. Contoh, dalam hadis disebut bagaimana Nabi SAW sembahyang sampai bengkak kaki. Lalu Sayyidatuna Aisyah kata apa? Kenapa kamu buat begini? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Dosa anda, Allah telah mengampunkan dosa anda, apa yang telah dulu dan apa yang akan datang. Baik, dosa anda maksud dosa yang dibuat oleh Nabi atau dosa yang dibuat oleh orang terhadap Nabi? Bila Sayyidatuna Aisyah kata Allah telah mengampunkan zambak, wa qad ghafarallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, Allah telah mengampunkan apa yang telah berlaku terhadap, telah mengampunkan dosamu ya Rasulullah yang telah berlaku dan dosamu yang akan datang. Dosa siapa? Dosa Nabi. Nabi melakukan dosa? Mustahil. Jadi dosa apa? Dosa orang terhadap Nabi. Orang hentam Nabi, orang maki Nabi, orang tidak ihtiram dengan Nabi, Allah ampunkan dengan barakah baginda Nabi SAW. Jadi maknanya dosamu itu dosa orang yang mereka melakukan kesilapan terhadapmu. Jadi zambak itu, zambun itu, zambuka, dia adalah mudhaf dengan mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih di sini adalah maf'ul, bukan fa'il. Tahu mana? Dia melihat kepada qarinah luar lah. Kalau contoh, kalau kita pula Allahumma ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan ampunkan dosa-dosa kami. Maksud dia apa? Saya mana buat dosa? Betul. Memang kamulah pelaku dosa tu. Jadi maknanya fa'il apa? Maf'ulun bih tu memang adalah fa'il. Tapi kalau Nabi yang sebut Allahumma ighfir lana dzunubi, Allahumma ighfir li zambi, maksud dia Allahumma ighfir zamba ummati nahwi, ampunkan dosa umatku ya Allah yang mereka telah melakukan kesilapan terhadapku.
Jadi sebab apa kita kata tu? Sebab Nabi maksum. Jadi dalam bahasa Arab pula memang ada kaedah begitu. Kadang-kadang maf'ul mudhaf ilaih, kadang-kadang fa'il, kadang-kadang dia adalah maf'ul. Baik. Ka idrakil insani ay tasawwurihi, seperti pengetahuan manusia adalah hayawan natik. Jadi pengetahuan kita maksudnya ka idrakina al insana. Kalau kita datangkan ka idrakina al insana lah, because sini kita dah buang dia punya fa'il, jadi maf'ul dia baca jadi mudhaf ilaih lah. Ka idrakil insani ay tasawwurihi. Apa maksud idrak di sini? Maksud dia tasawur, bukan tasdik. Tasawur lawannya tasdik. Seperti gambaran seseorang bahawa manusia itu adalah hayawan natiq, ay tasawwurihi bi annahu ay bi annal insan hayawanun natiqun. Ini contoh kepada ilmu. Apabila kita memahami al-insan huwal hayawan an-natiq, jadi kita punya gambaran, kita bila sebut al-insan, yang kita tergambarnya, yang kita fahamnya, al-insan huwa al-hayawan an-natiq. Benda hidup, al-hayawan ini maksudnya benda hidup yang natiq, yang mampu untuk berfikir. Baik, itu adalah kaunul insan hayawan, kaunul insani hayawanan natiqan, itu adalah maklum. Baik, kena tak dengan realiti? Kena. Memang manusia adalah haiwan natiq, maka pengetahuan kita ataupun gambaran kita tadi itu dinamakan sebagai al-ilmu, sebab kena dengan realiti. Tapi kalau ada orang tanya, ya akhi, hal fahim tamah wal insan? Oh, zai ana la adri al-insan, ana fahim fahman jayidan ma huwa al-insan. Taib, ma huwa al-insan? Al-insan huwa hayawan munawniu, niu yang banyak kat Rok Jawi tu, tapi dah dibawa ke Samin kebanyakannya lah. Hayawan munawniu, orang mesti kata hayawan munawniu, haiwan yang mengiau, satu benda hidup yang mengiau-ngiau. Dah, kamu punya al-ma'lum itu sudah tak kena dengan waqi'. Sebab kamu faham bila sebut manusia adalah kucing, sedangkan kucing bukan manusia, manusia bukan kucing. Jadi pengetahuan kamu, maklum yang ada pada kamu, mudrak yang ada di akal kamu itu, tasawur kamu itu tak kena dengan realiti. Maka ketika itu ia bukan pengetahuan kamu tadi, tidak dinamakan sebagai ilmu. Wa ka idrak, ay wa ka idrakina annal alam. Apa maksud alam? Wa huwa ma siwallahi ta'ala hadisun. Pengetahuan kita bahawa alam ini, apa dia alam? Semua yang selain pada Allah Ta'ala. Baik, alam ini adalah hadis, benda yang baru, benda yang makhluk. Dia tidak qadim, dia tidak wujud sendiri, dia diciptakan Allah. Bila kita kata semua benda selain pada Allah Ta'ala adalah hadis, dia bukan wujud secara azali, dia bukan wujud secara tiba-tiba. Dia dulu tak ada, sekarang baru ada. Pernah dia melalui zaman tak wujud, lalu selepas tu dia diwujudkan. Maka pengetahuan kita tadi, ma'rifatuna annal alam hadis, itu adalah syai'un mudrak. Hal huwa muwafiq lil waqi'? Na'am, muwafiq lil waqi'. Taib, idzan هذا المدرك وهذا المعلوم يسمى علما لأنه موافق للواقع. Syekh Rabi' Al-Jauhari, ketika pernah saya dengar daripada beliau di Al-Azhar dulu, bila beliau sebut al-alam, kata beliau ta'rif kepada al-alam adalah ma siwallah wa sifatihi. Sebab sifat Allah bukan Allah, bukan zat, tetapi sifat Allah juga adalah qadim.
Sebab kalau biasa kita dengar al-alam ma siwallah, apa selain pada Allah? Selain pada Allah apa dia? Makhluk. Apa lagi? Kita. Apa lagi? Kalau selain pada Allah, itu selain pada zat Allah, iaitu perbuatan Allah, sifat Allah, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran. Itu semua sifat. Baik, adakah sifat itu juga adalah hadis? Tidak. Jadi Batu Syekh Rabi' Al-Jauhari mengatakan al-alam ma siwallah wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, selain daripada sifat-sifat Allah, semua itu dinamakan alam. Bila alam, dia akan jadi hadis. Lepas tu kalau ada orang kata Allah Ta'ala berada di langit, kita tanya dia balik, langit ni yang kamu kata arash tu, Allah duduk atas arash. Dia kata Allah duduk atas arash sebab Tuhan sebut. Kita kata Allah sebut Ar-Rahman istawa, Ar-Rahman alal arsh istawa. Istawa banyak makna, antaranya jalas, tapi istawa ada banyak makna, bukan satu makna je. Baik, bila kamu faham istawa di sini maksud dia jalas, Allah duduk atas arash, Allah ada tempat. Cara kamu faham Allah ada tempat. Soalan, arash ni dia makhluk ke bukan makhluk? Maksudnya dia ni hadis ke qadim? Ada juga dia orang kata tak, dia qadim. Dahsyat. Ada yang sampai kata tak, arash ni qadim. Kalau qadim maknanya dia tak diciptakan Tuhan, dia wujud sendiri, tak ada siapa cipta dia, maknanya dia juga Tuhan. Berat. Ada yang melampau sampai kata begitu. Baik, tapi secara realiti tak tergamak orang nak sebut itu. Dah dia diciptakan Tuhan, maknanya dulu tak ada arash. Dulu tak ada arash. Masa tak ada arash, Tuhan duduk kat mana? Tuhan duduk kat mana? Tempat tak wujud lagi masa tu. Yang wujud hanya Allah saja. Alam langsung tak wujud. Langit, bumi, ruang kosong, semua tak wujud lagi. Macam mana suasana kita pun tak tahu. Yang ada hanya Allah, yang tidak diciptakan oleh sesiapa, wujud saya sendiri. Selepas tu Allah menciptakan langit, bumi, apa semua. Baik, sebelum wujudnya tempat, di mana Allah? Soalan tu salah lah sebenarnya, tapi nak bagi tahunya salah cara kamu faham. Sebab Allah qadim wal makhluk hadis. Kalau kamu kata Allah itu bertempat, maknanya tempat tu macam mana status dia? Tempat mustahil, dia adalah qadim, dia mesti hadis. Maknanya kalau begitu kamu akan kata dulu Tuhan tak bertempat. Betul, akhirnya bila dia cipta tempat, Tuhan memasuklah tempat. Dia betul. Tempat lagi besar daripada Tuhan. Tuhan pula boleh menyelinap masuk dalam tempat. Oh, naya, berlaku perubahan pada zat Allah? Mustahil. Sebab Allah itu tidak berlaku perubahan ke atasnya. Okey. Jadi alam itu selain pada Allah Ta'ala dan selain pada sifat Allah dinamakan alam. Bila alam, maka dia adalah hadis. Saya pernah berbincang dengan satu orang. Dia orang Malaysia, tapi belajar dekat luar negara, dekat Timur Tengah juga lah, tapi bukan kat Mesir lah. Saya kata gitu, tanya dia, sekarang bila kamu kata Allah tu duduk atas arash, arash tu dulu pernah wujud tak? Ke dia memang tak diciptakan Allah? Dia memang wujud secara sedia kala? Dia kata tak, arash ni makhluk. Dulu Tuhan tak duduk atas arash. Dia kata betul? Lepas tu Tuhan duduk atas arash. Saya kata cukup tu, tak payah bincang tak. Saya tak berani untuk terus bincang. Nanya dia tak apa dah tu, cukup lah kata. Khair, bonus saya. Dia faham dulu Tuhan tak ada tempat. Bila Tuhan dah wujudkan arash, dia pun duduk atas arash tu. Oh, nanya budak ni kata. Ada orang, memang saya bertanya kepada dia dan dia jawab begitu. Jadi berlaku perubahan. Dia kata apa masalahnya? Okey, cukup kata. Saya tak berani nak bincang terus. Cukuplah. Sebab takut lagi panjang. Kita tak berani sampai nak, kita ingatkan dia, kok dia tersenyap kan. Rupanya tak, dia menjawab kata, apa masalah? Dulu tak ada tempat, sekarang ada tempat. Dia banyak nanya berlaku perubahan pada zat Allah. Dia Tuhan juga hadis, tidak qadim. Sebab dulu ada benda yang Tuhan tak wujud, betul berlaku perubahan. Waliyahzubillah min zalik, cukup tu. Ka idraki anna al-alam wa huwa ma siwa Allah ta'ala hadisun.
wa hadzal haddu lil qadi Abi Bakrin al-Baqillani wa tabi'ahu al-musannif. Ini adalah ta'rif had ilmu, ta'rif ilmu, definisi ilmu yang telah disebut oleh Al-Qadi Abu Bakr Al-Baqillani. Kalau dalam ilmu sufi, qala Al-Qadi, beliau lah istilah dalam sufi, wa qala Al-Qadi, apa dia? Qadi Abu Bakr Al-Baqillani. Nak kata hebatnya Imam Al-Baqillani ni, orang mazhab Maliki kata dia Maliki mazhab, orang mazhab Syafi'i kata tak, dia Syafi'i mazhab. Semuanya bangga kalau Al-Baqillani ni adalah dalam mazhab ini. Jadi kalau dalam perbahasan dalam mazhab Syafi'i, mereka berpendapat beliau adalah Syafi'i mazhaban. Tapi di sini Maliki, tak, dia Maliki mazhaban. Wallahu a'lam. Mana satu Kita tunggu hari kita tanya. Wa tabi'ahu al-musannif, ay wa tabi'a al-Baqillani al-musannif fi haddil ilmi. Jadi ta'rif ilmu yang didatangkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini ini, beliau ambil daripada Al-Imam Al-Baqillani. Wa'turida bi anna fihi dawran. Lalu Imam Al-Hattab suruh apa? U'turida, ay u'turida hadha ta'rif, hadha al-hadd, bi anna fihi, ay fi hadha ta'rif dauran, berlaku daur yang saya sebut tadi. Bila ta'rif ada unsur daur, ada unsur pusing-pusing tu, maka ta'rif itu jadi salah, jadi tak betul. Sebab ta'rif yang betul, dia tidak ada unsur daur dan dia tidak ada unsur tasalsul. Sebab daur dan tasalsul adalah mustahil. Wa'turida, ay wa'turida hadha ta'rifu bi anna fihi dauran. Okey, bila Imam Al-Hattab kata ta'rif ini ada daur, orang kata mana daurnya, apa bukti? Lalu Imam Al-Hattab kata li'anna al-ma'lum, kerana kalimah ma'lum itu sendiri, al-ma'lum mushtaqun min al-ilm, dia adalah pecahan daripada ilmu, dia pecah daripada kalimah ilmu. Daripada kalimah al-ilmu akan keluarlah segala perkataan yang dipetik daripada al-ilmu. Alim, allamah, ma'lum. Okey? Ini semua dipetik daripada kalimah al-ilmu. Allamah, alim, ulama, aliman, alimat, alimatun. Ikutlah. Ma'lum, ma'lumatun, ma'lumat. Semuanya dipetik daripada kalimah al-ilmu. Jadi apabila satu benda tu dipetik daripada satu benda, nak tahu benda yang kena petik tu, dia mesti balik kepada masdar dia, balik kepada punca dia. Kita kata ini masalah ini adalah merupakan satu masalah dalam ilmu mantik. Jadi nak tahu benda ni kena belajar mantik, sebab itu punca dia. Jadi nak tahu apa dia maklum, kena balik kepada ta'rif ilmu. Sebab ini punca, yang daripada punca inilah terhasilnya kalimah maklum. Tiba-tiba kita nak ta'rifkan ilmu, kita kena balik kepada natijah. Natijah itu setelah kita faham punca. Tapi nak faham punca, kena pergi kepada natijah. Macam mana? Tak jelas, tak selesai. Sebab tu berlaku daur. Siapa tak faham, tanya terus. Saya ni menghuraikan dengan harapan moga semua faham. Siapa yang tak faham, tanya terus. Ni pula, sebab tu saya tak baca saya laju-laju. Kita baca tenang-tenang sambil-sambil makan biskut. Fa'innahu ilmun, innahu gamil. Siapa ada cabaran? Tak ada. Tapi anak ini fikrah. Sebab setiap minggu pihak Johor sediakan air yang banyak. Kalau saya minum semua air ni, tak sampai rumah tu saya dah banjir. Bahaya. Dia buat mereka darar. Wad-darar yuzal, wad-darar la yuzal bi-darar. Jadi
Bolehlah kot sambil-sambil minum, sambil-sambil kita baca kitab yang menarik ni, sambil-sambil kita menghirup ayat. Tapi ada cawan, kongsilah. Su'rul mu'min syifa' walaupun ada bakteri di mulut saya, saya tak tahu lah. Tapi moga-moga jadi syifa' lah untuk semua. Pakat kongsi belakang. Boleh kot, jangan malu-malu. Jemput Melayu. Malu lah. Bawa gelas dengan jak ni tuang. Kalau ada lebih bagi ke akhwat. Kalau tak sampai ke akhwat, takut dia pemarah. Pakat minum seorang sikit. Tapi saya tak tunggulah semua kena minum. Saya terang pula tu. Saya terus dah terang ni. Kau mau minum lah. Sebab kau tidak, ayah ni tak tahu apa dia punya natijah ni. Takut dia buang gitu. Sayang lah kan. Orang dah berbudi, kita berbahasa. Orang bagi ayah, kita telan lah ayah dia pun. Okey. Wa'turida bi anna fihi dawran li anna al-ma'lum mushtaqqun min al-ilm fala yu'rafu al-ma'lum illa ba'da ma'rifatil ilm. Itu asas sepatutnya. An-natijah tak akan dapat dipahami melainkan kita kena faham dia punya asal punca dia. Faham punca dia, barulah kita boleh faham natijah. 1 campur 1 2. 1 pun kita tak faham. 1 tu apa dia? Macam mana kita faham tu? Contoh hijau campur kuning jadi warna biru. Hijau campur kuning jadi warna biru. Kita tak faham biru tu apa. Jadi tak faham biru tu apa, sebab kata hijau, ya ke hijau campur kuning jadi biru? Ya ke? Dah lama tak main warna-warna ni. Betul ke hijau campur kuning jadi biru? Betul Kita betul kan. Tak apalah warna yang lain lah pilihlah warna apa pun kan. Bila kita, apa yang jadi warna hijau ni? Kuning campur merah kot kuning campur biru campur kuning betul ni pasti dia. Kalau tak betul, kau dah punya pasal biru campur kuning jadi warna hijau. Bila nak faham apa itu hijau, kena faham dulu apa itu biru, apa itu kuning. Okey, kalau yang asal pun tak faham, macam kita nak faham natijah Jadi kata Imam Al-Hattab, li'anna al-ma'lum mushtaqqu min al-ilm fala yu'rafu al-ma'lum. Kalimah ma'lum tu kita tak akan faham apakah dia illa ba'da ma'rifatil ilm. Setelah kita faham apakah dia, itu hakikat ilmu. Li'anna al-mushtaqqa mustamilun 'ala al-ma'na al-mushtaq minhu ma'a ziyadatin. Ini hakikatnya. Sebab natijah itu dia mengandungi asal benda punca dan ada lebih pula. Maklum. Apa dia maklum? Maf'ul. Maksud dia apa? Zat waqa' alaihi al-ilm. Jadi al-ma'lum dia ada mengandungi makna asal punca dia, iaitu al-ilmu, dan ada pula lebih, iaitu dia merupakan benda maf'ulun bih. Contoh kalau kita kata ad-darib. Apa dia ad-darib? Ad-darib huwa az-zat allazi sadara minhu ad-darb. Kalau kita kata ad-darbu huwa fi'lun sadara min ad-darib. Contoh kalau sebab gitu ad-darbu ta'rifuhu huwa al-fi'lu sadir min ad-darib. Pukulan adalah perbuatan yang terhasil daripada si pemukul. Orang tu dia tak faham apa itu pukulan. Apa dia pukulan? Pukulan ni perbuatan yang terhasil daripada siapa? Daripada yang memukul. Ya Rabbi. Pemukul tu adalah pelaku pukulan. Pukulan tu saya tak faham. Macam mana saya nak faham apa maksud pemukul? Sebab pemukul itu dia adalah orang yang bercirikan yang melakukan perbuatan pukul. Pukul pun saya tak faham. Macam mana saya nak faham apa maksud pemukul? Jadi kerana setiap yang mustaq, setiap benda yang terhasil daripada punca asal, dia mengandungi makna asal dan dia ada unsur lebih.
Contoh macam ad-darib tadi, dia ada unsur ad-darbu dan dia juga merupakan fa'il, dia merupakan zat yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau madrub merupakan satu zat yang dia mengandungi unsur pukulan, cuma dia pukulan itu jatuh kena ke dia, bukan terhasil pada dia, kena ke dia. Jadi dia ada unsur ad-darbu, dan ad-darbu tu pula campur dengan zat yang ditimpakan ke atasnya ad-darbu. Jadi sebab itu setiap mushtaq dia akan mengandungi makna mushtaq minhu dan campur lebih. Dia bukan semata-mata mengandungi makna mushtaq minhu, bahkan dia ada unsur lebih. Jelas Tapi kalau punca dia kurang. Ad-darb semata-mata fi'lun tu je lah. Fi'lun sekian. Dia tak berkait dengan pemukul yang kena pukul. Dia adalah semata-mata hadas, semata-mata perbuatan. Tapi kalau ad-darib, dia ada unsur perbuatan dan perbuatan itu terhasil daripada dia. Jadi dia ada dua perkara tambahan. Dia ada dua perkara. Satu, perbuatan itu sendiri. Yang kedua, zat, benda yang perbuatan terhasil daripada dia. Jadi kata Imam Al-Khattab, li'anna al-mushtaqqa, kerana benda yang mushtaq. Contoh di sini, mushtaq di sini adalah maklum, kalimah maklum. Di sana ada kalimah mushtaqun, di sana ada kalimah mushtaqun minhu. Kita boleh sebut mushtaq ni adalah natijah, manakala mushtaq minhu adalah al-masdar al-asli, al-aslu. Jadi kalimah al-ilmu, daripada kalimah ilmu inilah terbit macam-macam kalimah yang lain. Jadi kalimah ilmu itu dipanggil mushtaq minhu, daripadanya terbit benda lain. Manakala al-ma'lum pula dinamakan sebagai mushtaq yang terbit, benda yang ternatijah daripada asal punca kalimah al-ilmu. Li'anna al-mushtaqqa mustamilun ala ma'na al-mushtaqi minhu ma'a ziyadatin. Jadi setiap mushtaq, setiap natijah, dia akan mengandungi makna mushtaq minhu. Dia akan mengandungi makna asal, punca asal, berserta dengan tambahan. Sebab kalau dia mengandungi benda yang sama, dia tak jadi mushtaq minhu lah. Pukulan adalah pukulan. Ad-darbu huwa ad-darb. Jadi ad-darb, kita pun nak dakwa ad-darbu huwa ad-darb. Ad-darbu yang pertama adalah mushtaq minhu, ad-darbu yang kedua adalah mushtaq. Kita kata kalau begitu tak ada tambahan, sebab benda tula, benda sama. Itu tak dinamakan mushtaq minhu, itu dinamakan mutaradifan. Tapi kalau sebut satu ni mushtaq, satu mushtaq minhu, maka dia akan ada unsur natijah. Contoh nasi goreng. Nasi goreng mengandungi nasi dan juga gorengan. Betul tak? Nasi goreng. Nasi goreng itu kita boleh terjemahkan, kita boleh anggap sebagai mushtaq. Nasi pula adalah mushtaq minhu. Jadi nasi dengan nasi goreng, nasi goreng ni dia mengandungi unsur nasi, sebab dia memang nasi, dia bukan mi. Tetapi dia bukan semata-mata nasi, dia ada juga benda-benda lain. Tengoklah kalau mahal sikit, adalah benda yang dengan sayurnya, dengan ayam panggangnya, kan? Hattabnya kalau ada, kan? Tapi kalau nasi goreng tu biasa je, yang lebih minyak lah, nasi dengan minyak, dua tu lah, kan? Jadi nasi goreng, nasi yang digoreng dengan minyak tanpa ada benda lain, bawang pun tak ada. Nasi goreng orang miskin lah ni. Jadi dia ada unsur lebih juga. Sebab kalau dia sama, nasi goreng adalah nasi. Dia tengok memang nasi putih, ni nasi goreng. Tak, ni bukan nasi goreng, ni nasi. Jadi tak dinamakan mushtaq minhu. Bila mushtaq minhu dengan mushtaq, semestinya mushtaq minhu dia kurang, manakala mushtaq adalah lebih daripada mushtaq minhu. Macam nasi dengan nasi goreng. Sebelum nak wujud nasi goreng, kena wujud nasi dulu. Tapi semata-mata wujud nasi tak jadi nasi goreng, dia kena tambah benda lain. Okey, nak wujud darib, dia kena ada ad-darb. Tapi bukan semata-mata ad-darb, dia kena tambah satu lagi, iaitu az-zat. Yang mana min hazazat sadar ad-darb.
Ini sampai kasih goreng dan terjemah ni bahaya ni. Kalau lebih lagi sampai ke Khattab kita kena terus bahaya. Kalau tidak ni takut apa kitab ni jadi semakin menggiurkan. Dia lapar pula baca kitab ni. Wa bi annahu, ini adalah sebab yang kedua. Kenapa kita kata ta'rif ini adalah ditolak? U'turida, ta'rif ini mardud. Rudda hadha ta'rif. أي نحن لا نقول بأن هذا التعريف صحيح. طيب ما السبب؟ أولا فيه دور. طيب الثاني ما السبب الثاني؟ هناك سبب ثاني؟ نعم. ما هو السبب الثاني؟ السبب الثاني أن تعريف العلم هنا لا يشمل علم الله عز وجل. Ini sebab kedua di sisi Imam Al-Khattab untuk menolak ta'rif ilmu yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ta'rif Imam Haramain diambil daripada ta'rif Imam Abi Bakr Al-Qadi Abu Bakr Al-Baqillani. Qala rahimahullah wa bi annahu ay u'turida aidan bi annahu. Jadi bi annahu tu dia balik kepada bi anna yang mula-mula. U'turida bi anna. Ma'tuh kepada dia u'turida bi annahu. Jadi dia ditolak kerana sekian-sekian dan kerana sebab yang kedua pula adalah sekian-sekian. Apa sebab kedua? Wa bi annahu ghairu syamilin li ilmi Allah subhanahu. Wa bi annahu ay wa bi anna at-ta'rif al-mazkur fi matn al-waraqat ghairu syamilin li ilmi Allah subhanahu. Ta'rif Haramain ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Ta'rif ini kata Imam Khattab tidak mengandungi ilmu Allah. Dia hanya mengandungi ilmu manusia saja. Sedangkan kita bukan nak mentakrifkan ilmu manusia. Kita nak mentakrifkan ilmu. Tak kira lah ilmu tu daripada siapa? Daripada Allah, pengetahuan ilmu Allah, ilmu manusia. Tak kira. Jadi bila ta'rif itu hanya mencakupi ilmu manusia, tidak mencakupi ilmu Allah, maka ta'rif ini adalah naqis. Dia panggil ghair jami'. Dia tidak menyeluruh, ada benda kurang, sepatutnya kena masuk, tapi ta'rif menyebabkan dia terkeluar. Sedangkan kita sepatutnya terjemah ta'rif itu biasa guna. Contoh kalau kita al-insan wa hayawan hafizul Quran. Contoh kita terjemah gitu. Ma wal insan? Al-insan huwa al-hayawan allazi yahfazul Quran. Manusia adalah benda hidup yang menghafaz Al-Quran. Oh, kalau tak hafal Quran bukan manusia. Manusia juga. Tadi kata manusia orang yang hafal Quran. Maksudnya orang tak hafal Quran bukan manusia. Jadi ta'rif kamu tidak menyeluruh, tidak jami'. Ta'rif kalau tak jami' tertolak. Ini ta'rif ni tak tepat. Salah ta'rif tu. Tak boleh kita terjemahkan al-insan huwa al-hayawan allazi yahfazul Quran. Sebab ada juga yang tak hafal Quran tapi dia haiwan. Haiwan natik. Baik. Jadi Imam Ahmad begitu ta'rif Imam Al-Haramain ini ta'rif yang tidak jami'. Ta'rif yang tidak menyeluruh. Bila tidak menyeluruh tertolak ta'rif ni. Jadi ta'rif ni tak betul. Tak sempurna. Ta'rif mesti jami', mesti menyeluruh dan dia mesti mani', dia mesti menolak semua benda yang tak termasuk dalam ta'rif. Wa bi annahu ghairu syamilin li ilmi Allah subhanahu li'annahu la yusamma ma'rifatan ijma'an la lughatan wala istilahan. Jadi kata Imam Al-Khattab, sebab apa ta'rif Imam Al-Haramain tidak mengandungi, tidak mencangkupi ilmu Allah? Kerana li'annahu ay li'anna ilma Allah, li'annahu li'anna ilma Allah la yusamma ma'rifatan ijma'an. Ilmu Allah tidak dinamakan dengan ma'rifah secara ijma' para ulama. Bila Allah punya pengetahuan tak dinamakan sebagai ma'rifah, dia dinamakan sebagai ilmun.
Sedangkan ta'rif Imam Haramain ma'rifatul ma'lum. Bila sebut ma'rifatul ma'lum, maka terkeluarlah ilmu Allah, kerana ilmu Allah tak dinamakan sebagai ma'rifah secara ijma'. La lughatan wala istilahan, tidak secara bahasa dan tidak juga secara istilah. Maksudnya ilmu Allah tak dinamakan dengan makrifah. Dari sudut bahasa pun tak betul kalau kita kata ilmu Allah ni adalah makrifah. Dari sudut istilah ulama pun, bukan lagi kita akidah ke kita apa pun, ulama kita tak guna ilmu Allah ni dengan nama makrifah. Okey, kata Imam Al-Isnawi radhiyallahu taala anhu, kenapa dari sudut bahasa kita tak sebut ilmu Allah ni makrifah? Sebab bila sebut makrifah, dia mengandungi maksud pengetahuan itu berlaku setelah sebelumnya tak tahu. Itu maksud pengetahuan. Al-ma'rifah ni dari segi bahasa adalah sebarang benda yang diketahui, yang sebelum benda tu diketahui dia tak tahu. Contoh macam kita lah belajar ni, ini pengetahuan kita nama makrifah. Sebab sebelum kita tahu, kita tak tahu dulu, kita jahil dulu. Maksudnya sabaqa al-jahlu qabla al-ma'rifah. Bila kita tak tahu, akhirnya kita pun belajar. Bila belajar, kita pun dapatlah makrifah, pengetahuan. Tapi kalau ilmu tak semestinya mesti didahului dengan al-jahl. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah alim, maha mengetahui, dan tidak sama sekali didahului dengan kejahilan, maka sebab itu tak boleh kita namakan pengetahuan ilmu Allah Ta'ala itu dengan nama ma'rifah. Walastilahan, secara istilah para ulama juga, ulama tidak menggunakan ma'rifah ditujukan kepada ilmu Allah. Sebab ma'rifah di sisi istilah para ulama hanya merujuk kepada ilmu yang hadis. Adapun al-ilmul qadim, maka tak digunakan istilah ma'rifah. Okey? Sebab itu bila Imam Al-Haramain mengatakan wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih, maka ta'rif ini telah mengeluarkan ilmu Allah. Sedangkan yang kita nak mentarifkan adalah ilmu, dan Allah juga adalah pemilik kepada ilmu. Kita pun mempunyai ilmu, Allah juga mempunyai ilmu. Maksudnya kalau kita nak terjemah, kata Imam Khattab, sepatutnya ta'rif ilmu tu mencakupi ilmu Allah dan juga ilmu manusia. Tapi bila sebut je ma'rifah, secara automatik terkeluar pengetahuan Allah. Jadi ta'rif tidak menyeluruh. Macam kita nak terjemah manusia apa dia? Adalah orang yang menghafaz Al-Quran. Orang yang ada orang tak hafaz Al-Quran, tapi dia orang juga. Baik kamu sebut apakah ilmu, apakah maksud manusia yang menghafal Quran? Baru kena. Bila kamu kata manusia adalah, siapa dia manusia? Manusia adalah orang yang hafal Quran. Mereka ta'rif tidak menyeluruh, kerana ada orang tak hafal Quran tapi dia masih lagi orang. Jadi kalau kamu nak ta'rifkan ilmu, kamu kena bawa satu definisi, yang definisi ini mencakupi ilmu Allah dan mencakupi ilmu manusia. Ini yang disebut dalam kitab Al-Khattab lah. Kalau kita bawa, kita buka lagi kitab lebih tinggi, ulama tak setuju juga dengan Imam Khattab. Ada juga jawapannya. Ada jawapan. Cuma dalam kitab kita ni, kita faham dulu apa yang disebut oleh Imam Al-Khattab. Tapi kalau kita punya kemampuan baca kitab lebih tinggi, kita akan dapat melihat bagaimana ulama lain menjawab balik apa yang didakwa oleh Imam Khattab untuk mengatakan ta'rif ini sebenarnya sempurna. Cuma setakat ni dulu, setakat yang kita belajar ni, kita pegang dulu bahawa di sisi Imam Al-Khattab ta'rif ni tidak sempurna kerana dua perkara. Pertama, ta'rif ini berlaku daur. Yang kedua, ta'rif ini tidak menyeluruh kerana dia menyebabkan ilmu Allah tak termasuk dalam definisi ilmu. Sedangkan ilmu Allah juga adalah ilmu. Wa bi anna qawlahu, ni tambah satu lagi. Tiga rad Imam Al-Khattab terhadap ta'rif yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain. Wa bi anna qawlahu ay i'turida aidan hadha at-ta'rif
bisababin thalithin wa huwa anna qawlahu ala ma huwa bihi zaidun la yuhtaju ilaihi. Kritikan yang ketiga yang datang oleh Imam Al-Khattab adalah, kata beliau, kerana sesungguhnya ucapan Imam Al-Haramain, qawlahu maksudnya qawla Imam Al-Haramain dalam ta'rif ilmu tadi, wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Kata Imam Al-Khattab, ucapan Imam Al-Haramain yang berbunyi ala ma huwa bih itu adalah merupakan satu tambahan yang tak diperlukan. Syai'un zaid bila fa'idah, seakan-akan kata begitulah. Zaidun la yuhtaju ilaih. Jadi kalau ta'rif itu ada bunga-bunga pula, itu tak ta'rif, betul ta'rif ni kena ringkas. Contoh, ma wal insan? Al-insan wal hayawanun natiq allazi huwa khalqullahul jamil wa huwa minhu khuliqal anbiya wal anbiya aidan minal insan. Itu dah bukan ta'rif dah tu, itu dah bunga-bunga dah tu. Dia ta'rif ni biar ringkas dan dia menyeluruh, baru nama ta'rif. Kalau tidak jadi syarah. Jadi bila ada kalimah ala ma huwa bi, kata Imam Al-Khattab, ini tambahan yang tak diperlukan dalam nak mendatangkan definisi kepada al-ilmu. Apa bukti? Katanya ucapan ala ma huwa bi ni tak diperlukan. Kata Imam Al-Khattab, li'anna al-ma'rifata la takunu illa kazalik. Kata beliau, al-ma'rifah, kalimah ma'rifah itu tidak akan dinamakan sebagai ma'rifah melainkan setelah dia itu kena dengan realiti. Maknanya ma'rifah adalah ilmu, adalah al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi'. Jadi kata Imam Khattab, kalimah ma'rifah tu sendiri maksudnya adalah pengetahuan yang kena dengan realiti. Tiba-tiba pergi datang pula yang kena dengan realiti, tak kena. Jadi tambahan yang tak diperlukan. Sebab di sisi Imam Al-Khattab, kalimah ma'rifah tu sendiri adalah sama dengan kalimah i'tiqad, sama dengan ta'rif al-yaqin. Jadi apa dia al-ma'rifah? Al-ma'rifah adalah satu pengetahuan yang kena dengan realiti. Jadi bila makrifah tu maksud dia benda yang kena dengan realiti, maka tak perlu dia datangkan lagi lepas itu alama wabi. Sebab tak akan dinamakan makrifah melainkan kalau sudah kena dengan realiti. Kalau kena dengan realiti baru dinamakan sebagai makrifah. Tak kena dengan realiti tak dinamakan sebagai makrifah. Jadi kalau contoh saya kata begini, siapakah manusia? Manusia adalah hayawan yang natik. Okey? Al-insan huwa hayawan natik fakir. Hayawan natik mufakir, mutafakir. Contoh, orang kata, kenapa kamu datang mutafakir tu? Apa maksud natik? Natik yang saya masukkan adalah orang yang fikir lah. Habis tu kenapa datang yang lepas tu fakir, mutafakir semua tu? Dah kalau natik tu maksud dia adalah mutafakir, orang yang berfikir. Supaya macam saya sebut tu, manusia adalah haiwan yang berfikir. Nak takkid ke apa ni? Ta'rif tak perlu takkid, jelas, kena datangkan dengan jelas. Jadi bila ada tambahan yang tak diperlukan, dia tak kena dengan konsep ta'rif. Okey? Apa contoh kalimah Melayu kita yang dia dua kalimah tapi satu makna? Handphone handset boleh kot handphone handset boleh kot
Boleh tak? Handphone? Oh, tak kena pula tapi dah jadi bahasa Melayu. Tak ilmu lagi tak masuk dalam kamus lagi. Ta'rif marah pula ke? Safari kenapa marah Safari? Dah malam ke? Okey, buku dengan kitab Kalau saya kata apakah ta'rif benda ni? Kata ini adalah buku kitab. Buku kitab. Orang kata orang berfikir lah, buku tu bukan kitab ke? Kitab kan buku. Sama kan? Cukup salah satu lah. Apa yang kita tambah? Jadi Imam Khattab nak bagi tahu begitu. Ma'rifah tu bukan keyakinan ke? Keyakinan yang kena dengan realiti. Habis dah kalau al-ma'rifah tu adalah pengetahuan yang kena dengan realiti, kenapa nak pergi tambah lagi alamahu habis? Tak perlu. Cukup dengan, maksudnya seakan-akan cukup dengan ma'rifatul ma'lum. Cukup begitu. Itu yang dimasukkan wa bi anna qawlahu ala ma huwa bih zaidun la yuhtaju ilaih li anna al-ma'rifata la takunu illa kadzalik ay illa ala ma huwa bih. Lamma kana al-ma'rifah min haythu hiya ma'naha ma yutabiqu al-waqi' falima na'ti bi kalam aw bi kalimat ala ma huwa bih wa huwa. Jadi ka'annahu ziyadah la faidata fiha. Okey, tapi ulama jawab. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab lain jawab, siapa kata ma'rifah yang Imam Harami maksudkan adalah yakin. Ma'rifah ni mujarrad idrak. Ma'rifah juga kadang-kadang maknanya adalah idrak. Yang beliau maksudkan idrak bukan yakin. Jadi ada juga rad wa aks. Cuma setakat kita belajar ni, kita pegang dulu kalam Imam Al-Khattab sebab kalau kita kitab sekecil ini semuanya apa yang kata At-Taftazani wal Imam Az-Zarkashi tak jadi kitab. Tak, ni pun dekat 2 tahun rasa baru khatam ni. Kalau kita buat begitu 6 tahun lah. 6 tahun kita khatam kitab ni. Okey. Wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi. Kejahilan. Contoh apa? Jahil sekarang ni jam pukul berapa? 11.30. Tak faham lagi ke 11.30 kena buat apa? Contoh itu jahil. Bila saya buka, apa ni? Oh, baru alim. Dah 11.30. Ya kalau 10.30 tak apalah. Kalau saya kata sekarang 10.30, itu namanya jahil. Sebab tidak kena dengan realiti. Bila jahil dah 11.30, baik kena ada keyakinan yang lain. Iaitu kena berhentilah. Sebab dah pukul 11.30, kita start 11.30, kita berhenti 11.30. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan lihat apakah itu kejahilan insya-Allah azza wa jalla. Okey. Saya tak tahu secara istilahnya adakah idrak boleh juga ditujukan kepada ilmu al-ilmullah ataupun tidak. Saya tak tahu adakah secara istilahnya boleh atau tidak. Kalau macam tasawur tak boleh. Tasawur tak kena dengan inilah, dengan ilmu Allah. Sebab Allah la yahtaj ila tasawur. Tapi idrak, saya tak tahu dari segi bahasa boleh tak disandarkan adrakallahu azza wa jalla. Itu saya tak tahu. Kena atau tidak kalimah tu. Boleh. Wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dalam Quran sebut itu. Jadi boleh disandarkan idrak kepada Allah Taala sebab Allah Taala sendiri isbat dalam Quran bahawa Dia Subhanahu wa taala adalah mengetahui. Yudrik la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu segi bahasa lah. Dari segi istilah boleh atau tidak tu saya tak pasti. Istilah ni kena tengoklah istilah ulama kita guna tak idrak ni mencakup juga ilmu qadir, itu saya tak pasti. Tapi segi bahasa memang boleh sebab dalam Quran disebut. Tu kena tanya, kalau dalam segi ilmu akidah kena tanya orang akidah lah. Okey, ada soalan lain?
Pasal tadi betul tak ni. Saya dah tengok lah. Di mana? Iktiraf. Di mana? Dekat mana-mana bukan untuk kita nak tengok pembahasan. Apa yang tentang takrif tadi ke? Tentang makrifah. Boleh buka contohnya dalam Nihayatus Sul. Tapi sikit lah sebut. Nihayatus Sul sebut sikit je. Sebut pasal makrifah tu. Kalau kita buka kitab lebih tinggi, mungkin disebut kat tu. Contoh, kalau buka dalam syarah kepada matan waraqat yang tinggi-tinggi, yang apa, yang bukan kitab ringkas, dalam hasyiah mungkin, hasyiah, dalam hasyiah Al-Attar mungkin ada. Saya tak rujuk lah, tapi mungkin akan ada dalam hasyiah Al-Attar. Sebab mereka juga mendatangkan takrif ilmu, mendatangkan takrif ilmu yang datangkan Imam Al-Baqilani tu. Jadi akan berlaku ra'atirot juga di situ. Ataupun buka sebagai contoh dalam Bahrul Muhit, Mazarkashi biasanya akan disebut. Sebab takrif ni takrif yang glamour. Jadi akan ada okey, apa dia punya apa i'tirad kepada takrif, mungkin syarah kabir kepada matan waraqat mungkin juga disebut, sebab biasanya akan ada. Cuma saya amanah saya tak merujuk dalam benda tu. Saya dengar pun pada Syekh Said ketika Syekh Said urai, saya sebut tentang beberapa perkara. Hasyiatul Attar ala Jami' Jawami' ala Syarhil Mahalli ala Jami' Jawami'. Hasyiatul Attar. Nampak segar semua Saya tak percaya pula Kita teruskan je lah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Matika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.